Okey, 280 saya tunggu share sikit lagi untuk memulakan sejarah untuk saudara faham apa sebenarnya yang berlaku di selatan Thailand. Apa yang berlaku dalam perjanjian 1897 di antara Edward Strok, wakil daripada kerajaan British yang mengendalikan hal ehwal perhubungan dengan selatan Thailand, dengan Thailand dan menandatangani perjanjian tersebut dengan Raja Chulalongkorn, di mana perjanjian ditandatangani pada 9 Julai 1907 dan mula dilaksanakan dan dikuatkuasakan pada Oktober tahun yang sama. Apa yang ada dalam perjanjian tersebut, apa kesannya kepada selatan Thailand, dan kemudian apa yang berlaku pada tahun 1968 apabila dua tokoh terkenal, iaitu seorang tokoh yang terkenal iaitu Kabir Abdul Rahman menubuhkan Patani United Liberation Organisation. Apa yang berlaku juga kemudiannya pada tahun yang sama apabila muncul nama-nama lain yang lebih besar yang ikut berjuang, iaitu antaranya adalah Samae. Semua orang tahu nama besar ni, saya sangat kagum kepada beliau, iaitu Hassan Taib dan juga Masae Using. Kalau saudara lihat sekarang, nama yang paling besar yang memainkan peranan di selatan Thailand bagi proses keamanan di selatan Thailand adalah dua nama ini, iaitu Hassan Taib dan Masae Using. Dan Masae adalah orang yang paling ingin saya temui, walaupun saya tak dapat dan tak sempat bertemu dengan Allahyarham Ustaz Kabir Abdul Rahman, tokoh yang saya hormati kerana perjuangan beliau menubuhkan gerakan Patani United Liberation Organisation atau PULO pada tahun 1968. Perjuangan tanpa henti, keberanian, rasa ihsan dan juga kemahuannya untuk menjadikan selatan Thailand adalah sebuah negara Islam. Hinggalah pada tahun-tahun terkemudian apabila muncullah barisan rakyat, barisan reformasi nasional Islam Patani yang lebih memilih jalan diplomatik untuk membentuk kuasa autonomi. Dan rundingan itu walaupun sekarang belum menampakkan sebarang kemajuan, walaupun beberapa pertemuan telah dianjurkan di Bangkok, di Langkawi, tapi sama-sama kita berdoa agar 4 juta rakyat Islam yang berada di selatan Thailand selain saja hidup dalam kesejahteraan tetapi juga dapat menikmati pembangunan sesuai dengan hak mereka sebagai bangsa beragama yang sewajarnya dibenarkan mengamalkan ajaran agama. Tapi pada masa yang sama, saudara harus faham juga krisis yang berlaku, dan jangan salah faham apabila saya sebut semalam di mana ada orang yang melenting dan mengatakan fakta itu palsu. Saya jelaskan pada saudara, saya tidak mengadakan sebarang tuduhan kepada BRN ataupun pada PULO, tapi apa yang saya bercakap adalah mengenai gerakan Mujahidin, apapun dipanggil sebagai GMIP, gerakan Mujahidin Independent Patani, supaya saudara faham dan jelas dan tidak melenting dan jump to conclusion yang membiarkan saudara memberi pandangan yang salah kerana saudara telah memetik kenyataan saya di luar konteks, mentele-telekannya menjadi sesuatu yang kemudiannya menimbulkan prasangka, prejudis dan fitnah. Satu saya ingin ingatkan saudara, apabila kita masuk ke dalam majlis ilmu, tujuan dia adalah untuk memperkayakan ilmu. Tidak ada orang yang dianggap sebagai orang yang tahu semua ilmu, termasuk saya dan termasuk sesiapa saja. Tetapi apabila kita berada dalam majlis ilmu, ilmu tidak boleh mencetuskan fitnah dan tohmah sesama kita yang berbincang, sama ada saudara yang mendengar ataupun saya yang bercakap. Lantai ilmu adalah lantai di mana semua orang yang berada dalam satu majlis untuk mencari keberkatan dan keredaan Allah. Membetul, saling menegur dengan baik, menyampaikan fakta yang sahih yang tidak bersifat fitnah adalah perkara yang diraikan oleh majlis ilmu. Sebab kata Nabi, ada 3 tempat di dalam syurga, iaitu apabila kamu menziarahi orang sakit, memberi makan kepada golongan yang miskin, dan yang ketiga berada dalam majlis ilmu, iaitu bercakap tentang Islam dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harap kata saudara faham untuk menghormati majlis ilmu walaupun kita berada dalam dunia maya, pastikan diskusi kita adalah diskusi yang sihat. Elakkan daripada, saya pun tak suka bash orang dan saya pun tak suka di bash orang, tapi dalam dunia Facebook, walaupun ini dianggap amalan, tapi saya ingatkan saudara, amalan yang paling penting bukan mengikut amalan Facebook tetapi mengikut amalan Islam, iaitu apabila saudara berada dalam majlis ilmu, jaga tertib, jaga bahasa, dan jaga, paling penting sekali adalah majlis ilmu adalah untuk mendapatkan keredaan Allah. Supaya apabila saudara hadir walaupun di depan handphone, walaupun saya bercakap di depan handphone, tetapi keberkatan majlis ilmu itu dapat diraikan. Kerana dengan adanya majlis ilmu, insya-Allah bala yang nak diturunkan satu kawasan dijauhkan. Dengan adanya majlis ilmu, orang-orang dalam majlis ilmu dianggap berada di taman-taman di syurga. Okey, terima kasih. Okey. Berapa view kita sekarang? Kalau yang saya tahu hari Ahad adalah hari yang sangat sentimental. Okey, saya jelaskan kepada saudara sebelum kita pergi kepada tajuk lain, sebab petang ni pun saya hanya ada satu je seller yang datang, so saya ada banyak masa. Pertama saya dah jawab semalam, tapi saya rasa saya jawab agak laju kerana semalam kita bagi laluan kepada seller shooting tudung, dan kemudian saya pun ada ramai seller yang menanti untuk turunkan barang dia orang, so saya jelaskan dengan secara yang pendek saja.
Perjanjian 1907 yang dianjurkan oleh seorang diplomat ataupun seorang pegawai khas British ke Thailand. Beliau seorang yang sangat bijak dan sangat licik, iaitu Edward Strobel. Edward Strobel datang dan mengadakan perjanjian dengan Raja Chulalongkorn untuk menawarkan perkara yang lebih besar, iaitu apabila British ingin menguasai Kedah, British ingin menguasai Kelantan dan British ingin menguasai Terengganu dan British ingin menguasai Perlis. Apa yang beliau tawarkan adalah persempadanan baru bagi membolehkan 4 negeri yang selama ini menghantar ufti kepada Thailand berhenti menghantar ufti. Maka persempadanan pun dibuka menjadikan sebahagian daripada 3 wilayah yang paling besar didiami oleh orang Islam, Nara Taiwan, Patani dan juga Yala, berada dalam Thailand, kerana Thailand mengisytiharkan Empire Patani adalah empire yang berada dalam wilayahnya dan bukan sebahagian daripada empire Melayu yang berada di Melaya. Itu sejarahnya. Pada tahun 60-an, apabila orang-orang yang berada di 3 negeri daripada total hampir 47 negeri di seluruh Thailand, Thailand ada 47 negeri, mereka yang berada di 3 negeri pada tahun 1968 dengan diketuai oleh Kabir bin Abdul Rahman, sepatutnya saya menyebutnya dengan perkataan yang lebih mulia, Syekh ataupun Tuan Guru Kabir bin Abdul Rahman, seorang pemimpin dan ulama pondok, telah menubuhkan Patani United Liberation Organisation atau dipanggil PULO. Untuk seorang yang lahir di utara, kami mendengar perkataan PULO ni lebih dulu daripada kami mendengar perkataan pawagam. Kami mendengar perkataan PULO lebih dulu daripada kami mendengar perkataan PEN. Kami mendengar perkataan PULO lebih dulu kami daripada mendengar perkataan Seluar Jin. Terutama saya, generasi kampung saya ni hampir 4 atau 5 peniaga besar di Pekan Rabu ni adalah penduduk di kampung saya. Oleh kerana di Kedah ada proses orang berbai'ah, saya sebut kod yang biasa saja berbai'ah. Berarti ramai pada tahun-tahun 68 apabila PULO berjuang, langkah yang diambil oleh kerajaan Thailand pada waktu itu adalah dia panggil orang hilang. Kalau saudara pergi ke Thailand, terutama saudara kita yang lahir di Kangan dan anak Patani, saya rasa saudara tak akan pernah tak mendengar perkataan orang hilang. Orang hilang berarti maksudnya mereka yang disyaki berjuang dengan PULO, diambil di rumah, kita tak tahu siapa yang ambil, tak pernah dibicarakan, hidup atau matinya. Hidupnya tubuh tak pernah pulang, matinya jenazah tak pernah pulang, hilang. Dan kes ini berlaku secara berleluasa hingga bertahun-tahun lamanya. Apabila saya berusia 13 dan 14 tahun, ketika saya mula bekerja, saya kerja perambuah saja, tidak di Pekan Rabu. Tapi dengan seorang tokoh peniaga penjaja di Pekan Rabu bernama Haji Ishak, Pak Mat kami panggil. Jadi oleh kerana rumah Pak Mat di Jalan Lumpur ni berkaitan dengan sungai, dibina sebuah pondok di hujung sungai, di mana di pondok itulah kami menyembunyikan, penduduk kampung kami menyembunyikan orang-orang selatan Thailand yang berjuang bersama PULO, tetapi namanya disebut dan diburu oleh tentera Thailand untuk dibunuh. Mereka datang dan lari dan bersembunyi di kampung saya. Sebelum para ayahanda dan para ayahanda sekalian mengaturkan bagaimana untuk menyeludup dia keluar daripada kampung kami dan berada di tempat yang lebih selamat. Kerana sekiranya pejuang-pejuang PULO yang diburu oleh tentera Thailand ataupun diburu oleh intelijen Thailand masih berada di Alor Setar, mereka boleh dibunuh dan ditembak mati secara mudah kerana jarak terlampau dekat. Kenapa mereka bersembunyi di kampung saya? Kerana di kampung saya adalah dipenuhi dengan hutan nipah dan kami membina sebuah pondok berdekatan hutan nipah, dan orang-orang kampung yang berada di bahagian depan dapat memantau pergerakan orang asing kalau datang. Kalau dalam keadaan terdesak pun disediakan sebuah bot kecil di belakang rumah, sampan dia sebenarnya, dengan menggunakan enjin mesin rumput, di mana sekiranya berlaku, kami akan berlari ke belakang kampung, kami akan cakap, lari abang, lari abang. Berarti orang-orang PULO yang menumpang di kampung kami akan menaiki sampan start dan hilang saja di muara sungai untuk dielak ditembak oleh intelijen Thailand. Jadi saya jelaskan kepada saudara, adalah mustahil saya nak mencela orang selatan Thailand ketika saya berusia 13 dan 14 tahun. Kami dibesarkan dalam hidup yang sedemikian. Budak seperti saya adalah budak yang akan lari pergi ke kedai, membeli tembakau atau membeli rokok, membeli roti, membeli minuman atau apa, kepada orang-orang Thailand yang pejuang PULO yang bersembunyi di kampung kami. Ibu-ibu tua yang memasak akan bertanya kepada saya, sebab dia ni orang kampung tak akan pergi ke belakang, sebab kawasan itu menjadi zon larangan tak bertulis, kerana kami nak mereka disembunyikan tanpa disyaki oleh sesiapa mereka berada dalam kampung kami. Jadi orang tua akan memasak dan akan memberi sedikit makanan dan pesan dengan saya membagi pada orang Siam itu. Berarti membagi kepada orang Siam yang menumpang di tempat kami, atau membagi orang petani itu. Jadi saya akan bawa makanan dan bagi kepada mereka. Jadi untuk menjelaskan kepada saudara, untuk terjun dan dalam conclusion mengatakan saya menyebarkan fitnah mengenai perjuangan PULO adalah salah. Kerana dalam sebarang kenyataan saya semalam, saya tidak menyebut apabila Abu Bakar al-Baghdadi muncul dan menyeru syiar baru, iaitu menubuhkan sebuah negara Islam dengan menggunakan sel terorisme,
Dan letupan telah berlaku dengan banyak di letupan telah berlaku dengan banyak di Indonesia dan juga di selatan Thailand, dan juga beberapa beratus-ratus orang yang menjadi simpatisan dan perjuang penyokong ISIL atau penyokong Abu Bakar Al-Baghdadi ditangkap di Kuala Lumpur. Saya ingin jelaskan pada saudara adalah fakta tentang Brigade Raqqa. Brigade Raqqa adalah brigade yang ditubuhkan dari Raqqa sempadan Turki dan juga Syria, yang disertai oleh pejuang-pejuang yang mereka adalah Melayu daripada selatan Thailand, Melayu daripada Malaysia, Melayu daripada Singapura, Melayu daripada selatan Filipina dan Melayu daripada Indonesia. Brigade Raqqa adalah bukti menunjukkan bahawa kita semua orang alam Melayu terbang dan memasuki Turki dan kemudian masuk ke Iraq dan masuk ke Syria dan menjadi pejuang yang mendukung untuk menubuhkan sebuah negara sel Islam berasaskan pada keganasan. Serangan-serangan yang berlaku di selatan Thailand telah disahkan, dilakukan oleh Gerakan Mujahidin Islam Thailand ataupun GMIP. Dan saya tak menyebut semalam GMIP, dan saya tak menyebut BRN, dan saya tak menyebut Polo. Jadi pada saudara yang berasal daripada Kanga, anak petani yang lahir di Kanga, saya tak tahu berapa umur saudara pada tahun 79 dan tahun 80. Saya tak tahu apa yang saudara perjuangkan pada tahun tersebut, ataupun mungkin ibu bapa saudara masih berjuang untuk melahirkan saudara. Pulau telah berada di hati kami. Kalau tanya orang-orang Kedah, untuk orang Pulau ni kita tak bagi makan saja. Minta nyawa pun kita bagi. Sebab pada tahun-tahun itu kesedaran mengenai kesedaran orang-orang yang berbai'ah ataupun anak-anak kepada orang yang berbai'ah, menyokong dan juga menyelamat dan membantu orang selatan Thailand adalah jihad dan ibadah. Saya jelaskan pada saudara, jangan terjun pada conclusion ketika saudara pun tak tahu sebenarnya semangat perjuangan ni. Kalau saudara setakat jadi-jadian saja. Saya perli betul ni, kalau setakat jadi-jadian, jangan muncul-munculan. Untuk jadi-jadian, sembunyi-sembunyian. Yang muncul-munculan ni orang yang betul-betulan. Saya bukanlah nak kata saya orang betul-betulan, tapi ketika saya berusia 13 dan 14 tahun, di kampung saya ni kami bukan orang kaya. Untuk bagi makan sepinggan nasi kepada orang-orang Paradam Pulau yang bersembunyi di kampung kami mengurangkan pinggan nasi kepada orang-orang yang lain. Sebab kami besar di kampung Jalan Lumpur ni, mana ada orang kerja komen? Semua orang kerja perambuah. Semua orang kerja dia di pasar borong. Semua orang kerja buruh. Semua orang kerja kepak besi. Semua orang hidup dengan bukan kata sepinggan nasi. Sesuap nasi adalah satu benda yang sangat mahal. Sebahagian daripada kami hidup dengan hanya makan dengan memancing ikan di belakang sungai je. Petik daun-daun yang ada dalam kampung untuk makan. Tapi penduduk di tempat saya telah dilatih, melindungi orang Pulau adalah satu ibadah. Melindungi orang Pulau adalah satu tanggungjawab dalam agama kita. Jadi saya jelaskan kepada saudara, jangan jump to the conclusion. Ketika saudara pun saya tak tahu pada tahun-tahun tersebut saudara berada di mana. Cuma sekarang saya tahu saudara berada di Kanga dan saudara adalah anak petani. Tapi saya bagi tahu kepada saudara, darah yang mengalir pada tubuh kami bukanlah darah yang diasingkan oleh Kedah, Kanga, Perlis atau petani. Kami menerima mereka sebagai saudara Islam. Dan kami tahu bahawa mereka berjuang dan mahu mati kerana mereka mahu menubuhkan sebuah negara Islam merdeka yang menggabungkan Patani, Naratiwat dan juga Pulau. So saya jelaskan pada saudara apa yang berlaku, dan saudara perlu faham apabila saya menyebut perbezaan antara pulau, perbezaan perbezaan dengan BRN, dan apa yang saya sebut sebagai gerakan serpihan yang tidak pernah establish tetapi menamakan diri mereka sebagai Gerakan Mujahidin Patani. Jadi pengeboman-pengeboman yang dilakukan ini diakui sendiri, dilakukan oleh pejuang-pejuang serpihan yang tidak mahu menyertai barisan rakyat, revolusi nasional Islam Patani, kerana barisan revolusi nasional Islam Patani memilih jalan untuk mengadakan hubungan dan rundingan baik dengan kerajaan Thailand bagi membolehkan keamanan dicapai selatan Thailand, tetapi kumpulan serpihan telah memilih untuk menyokong dasar yang lebih keras sesuai dengan kebangkitan yang dibangkitkan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi pada tahun 2004. Faktanya jelas ada di sini. Saya jelaskan kepada saudara. Pada tahun 2004, apabila kebangkitan keganasan yang berorientasikan pada perjuangan Abu Bakar Al-Baghdadi atau pemuduhan negara ISIL ni, ketika 2004-2005, dalam tempoh setahun saja, 1,400 orang mati dibunuh. Pada tahun 2008, angka itu meningkat menjadi 3,000. Dan hingga tahun lalu, 2019, angka itu meningkat 7,000. 7,000 korban yang 1,600 adalah tentera ataupun polis Thailand, bakinya adalah orang awam. Saya jelaskan kepada saudara, tidak ada agama, tidak ada perjuangan yang membenarkan kita membunuh orang awam. Apabila guru-guru Muslim yang bekerja dengan kerajaan Thailand ditembak mati, apabila orang-orang Islam yang bekerja menjadi penghulu ataupun ketua kampung yang gajinya dibayar di Thailand oleh
di Thailand sebagai pekerja dan mereka dianggap kafir kerana berkompromi dengan orang Thailand dan mereka dibunuh, kita tidak boleh menerima hakikat ini. Maka itu saya mengatakan bahawa di selatan Thailand, sel yang ditubuhkan daripada pemikiran ekstrim Abu Bakar Baghdadi wujud. Jadi tak ada apa salah untuk saya menyebut demikian. Tapi saudara yang jam dengan mengatakan saya mengaitkannya dengan kumpulan yang berjuang daripada tahun 1968. Lillahi ta'ala, saya tidak pernah mempertikaikan, malah saya menghormati. Kalau adalah orang yang saya kata yang lebih saya hormat daripada ayah saya, orang itu adalah Kabil bin Abdul Rahman, iaitu seorang ustaz dan ulama yang menubuhkan gerakan Patani United Liberation Army. Kalau tanya kepada saya sekarang, siapakah orang yang saya ingin berguru? Tentulah saya ingin berguru dengan Hasan Taib. Tuan Guru Ustaz Hasan Taib dan Tuan Guru Hasan Masain. Saya bila masuk ke selatan Thailand, orang yang paling ingin saya temui pada tahun 2004 adalah bertemu dengan Masain Hussein. Kerana dia adalah ulama yang sorok, ulama yang terkenal, seorang guru yang hebat, pemimpin yang hebat, Tuan Guru. Jadi saya jelaskan kepada saudara, jangan terjun dan jangan masuk ke dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu ni perkara yang paling pertama yang kita kena ada adalah adab. Tak kiralah ilmu ni berlaku secara online ataupun berlaku secara terbuka, adalah adab. Adab adalah sangat penting kerana tidak ada orang kurang ajar yang akan berada dalam majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ini tempat orang yang mempunyai akal dan fikir. Orang yang kurang ajar dan biadab dia boleh berada di tempat lain. Saya tak mau sebutlah kedai kopi, tepi longkang ataupun tepi jalan. Tapi bila masuk ke dalam majlis ilmu, walaupun saudara seorang samsing, tatu penuh badan pun, saudara tertakluk kepada adab dan juga adab majlis ilmu. Kerana nak dapat redha Allah, walaupun bertatu ataupun saudara adalah seorang gangster, masih boleh mendapat redha Allah kalau saudara masuk dalam majlis ilmu dan menghormati majlis ilmu seperti mana Nabi sebut adalah majlis taman-taman syurga. Okey, selesai bab tu. Saya dah selesaikan dah mengenai isu selatan Thailand dan saya harap saudara semua faham dan semua orang mengerti bahawa setiap kali kita berbincang dalam majlis ilmu, saudara jangan datang pukul 3. Buat benda lain pukul 3. Tengok filem Hindustan, buka video, main kartun, main game, saya tak ada masalah. Kerana saya tidak perlukan orang yang mencemarkan majlis ilmu pada pukul 3. Walaupun saya bukanlah seorang ustaz, tapi saya berkongsi pada saudara adalah fakta. Dan fakta adalah sebahagian daripada ilmu. Majlis ilmu bukan saja di masjid-masjid, di surau-surau. Majlis ilmu juga boleh di mana tempat kita berkongsi, di mana hasil perkongsian itu menjadikan kita satu orang lebih bijak, lebih berpengetahuan. Yang paling penting, ihsan dan juga budi hati kita menjadi lebih baik. Sekian, habis benda tu, saya nak naikkan jin sekarang. Berapa view kita ni dah sekarang? Okey, 435. Ada soalan apa-apa tak hari Ahad ni? Kalau saudara nak tanya apa-apa soalan, jangan tanya saya detail-detail. Kerana satu hari kalau kita nak cakap tentang selatan Thailand, saya akan boleh bawa pakarnya insyaAllah. Kalau selepas tsunami habis, saya akan bawa Dr. Suhaimi, Prof. Suhaimi. Kerana Prof. Suhaimi adalah orang yang paling faham tentang krisis alam Melayu. Dia adalah pakar perunding dia bagi krisis di selatan Filipina. Dan dia juga adalah pakar dalam bercerita mengenai krisis di selatan Thailand. Prof. Suhaimi berada di USM. Kemungkinan dalam keadaan PKP kita tak dapat mendapatkan beliau untuk datang membentangkan pandangan kerana beliau adalah seorang yang berada di ground. Dia bukan profesor yang duduk dalam bilik sejuk dan menulis buku. Beliau adalah orang yang berada di ground. Beliau menyumbangkan sebahagian besar daripada hayat dan kehidupannya menjadi seorang profesor dengan mengusulkan begitu banyak pandangan kepada kerajaan Malaysia dan kerajaan Thailand, kerajaan Filipina, bagaimana nak menyelesaikan krisis selatan Thailand. Mereka juga menyumbangkan begitu banyak jasa, pandangan dan juga kajiannya untuk menyelesaikan krisis yang berada di selatan Thailand. Jadi saya bukan orangnya, Prof. Suhaimi adalah orangnya, insya-Allah kita akan panggil. Cuma saya bagi tahu pada saudara, dalam konsep ilmu ni bukan spotlight saja, berarti bertemu dengan orang yang besar barulah ilmu itu menjadi cerah. Di dalam kelegapan, di dalam kegelapan, sebutir cahaya berjala di hujung jalan adalah perkara yang penting untuk mengelakkan kita sesat. Daripada kita berjalan dalam gelap tanpa panduan, tapi ada satu cahaya di hujung jalan, iaitu walaupun satu perkara baik yang diperkatakan oleh seseorang, satu perkara benar yang diperkatakan oleh seseorang, masih lagi cahaya di hujung jalan, di mana dalam gelap kita masih dapat jumpa destinasi yang kita nak pergi, walaupun bukanlah ilmu itu turun daripada orang yang besar dan hebat yang bagikan kita spotlight yang terang. So saya dah faham, saudara suka hadir majlis pukul 3 yang kita anjurkan. Kalau saudara tak suka, saudara boleh buat benda lain. Saya tak ada masalah. Saudara nak main game, banyak game dekat Facebook saudara boleh main. Kalau saudara nak bercakap ala-ala kedai kopi, banyak kedai kopi masih dibuka kerana kedai kopi hanya ditutup sempena PKP pada pukul 6 petang. Tapi jangan masuk dan cemarkan majlis ilmu dengan kata-kata yang kesat, dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sesuai untuk beradab dalam majlis ilmu. Okey, terima kasih. Berarti begitu juga 13 Mei. Kalau kita buka 13 Mei, kita buka kayu rehal. Kayu rehal boleh menipu saudara kerana atas kayu rehal tak ada ilmu. Buka kitab. Apabila saudara buka kitab, semua kitab menganjurkan kebaikan. Bacalah kitab siapa pun. Saudara nak baca Iyyamuddin, saudara nak baca apa kitab pun. Tidak ada kitab daripada guru yang baik mengajarkan dendam. Saya jelaskan pada saudara, saya dibesarkan oleh persekitaran tempat yang sangat resis. Tetapi saya adalah
orang yang percaya bahawa Islam bukanlah menganjurkan pembunuhan, Islam adalah agama yang menganjurkan syiar. Apabila kita nak mengenang peristiwa 13 Mei, saya buat dokumentari ni di kubur 13 Mei. Saya cari jumpa kubur 13 Mei di Sungai Buloh. Saya masuk buat syuting dokumentari. Saya melihat wajah-wajah mereka yang dibunuh dalam peristiwa 13 Mei. Malah dalam kubur tu tersalah tanam pun. Ada orang Islam tertanam di situ. Jadi di antara jirat tu keluar satu nama orang Melayu yang pada waktu dia mati dibunuh 13 Mei, wajah dia macam Cina, orang tanda ibu jari kaki dengan nombor kod, kemudian mereka ke bumi. Pada zaman 69 rumah mayat tak banyak. Tapi bila keluarga dia datang buat pengecaman, dia kata ini adalah saudara kami, dia seorang Muslim. Jadi dalam kubur 13 Mei di Sungai Buloh tu terdapat satu kubur orang Islam. Jadi kalau saudara cerita pada saudara, lebih baik daripada saudara duduk menghabiskan masa membaca rehal, iaitu melihat sejarah yang keras dan sakit, lebih baik membaca kitab yang mengajar kita masa depan yang lebih baik. Sebab tu saya kata saya tak suka mengungkit perkara-perkara yang secara populis boleh membangkitkan semangat kita untuk merasa kita besar sebagai Melayu dan Islam, tapi kita kerdil di sisi Allah. Tidak guna kita menjadi begitu besar sebagai Melayu, menjadi begitu besar kepada Islam. Melayu kerana kita percaya bahawa kita ada keris dan kita ada pedang, menjadi Islam kerana kita rasa jihad boleh melibas kepada orang. Sebab dalam Islam bukan itu yang dianjurkan. Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Sebab itu saya jelaskan kepada saudara, dalam taman era Islam yang moden, saudara harus melihat apa yang dilakukan oleh Abid Liu kalau saudara ada duit. Kalau saudara pandai menyanyi, jadilah menyanyi Maher Zain. Kalau saudara pandai berkuliah, jadilah seperti Syekh Allah Abanjari, Syekh Syekh Nuruddin Al-Makhi Abanjari. Jadilah Syekh Fatmi Zamzam. Kalau saudara tak besar macam tu, jadilah syekh-syekh seperti yang dalam tablik. Mereka keluar dan menyampaikan kebenaran dengan lemah lembut. Saya ingatkan kepada saudara, kebencian tidak dianjurkan oleh agama. Tetapi orang yang ingin popular dalam agama akan menganjurkan kebencian. Kerana kebencian adalah cara paling mudah untuk mendapatkan pengikut. Itu saya jelaskan pada saudara bahawa kalau tanya saya tentang peristiwa 13 Mei, ada peristiwa untuk mengajar kita bagaimana untuk menjadi orang Islam yang lebih lemah lembut, yang boleh menundukkan musuh dengan kebaikan kita daripada menundukkan musuh dengan pedang. Saya jelaskan kepada saudara, Islam pernah menjadi empayar yang besar dan menakluk 2/3 dunia. Tapi apabila Islam berundur daripada Spanyol, Spanyol kembali menjadi negara Kristian. Apabila Islam berundur daripada Eropah Tengah kembali menjadi negara Kristian. Bererti apabila kita berada dalam satu tempat dengan menganjurkan kekerasan tidak akan dapat mengekalkan orang lain untuk percaya bahawa ini adalah agama yang baik. Sebahagian besar agama-agama yang dikembangkan dan menyebabkan orang terpana dan memasuki Islam kerana mereka menyiarkannya dengan secara yang baik. Itu faham saya lah. Antara kitab dengan rehal, jangan duduk memandang rehal walaupun dia kayu yang keras. Tapi bacalah kitab kerana dalam isinya terdapat banyak pengajaran yang lembut. Itu saja.